selawat ni dari agama atau bukan? Kalau ada orang yang kata selawat bukan dari agama, parah, walaupun ada PhD. Tapi kalau sampai selawat pun dikata tak ada dalil, itu namanya PhD, permanent head damage. Ya, orang sini kata apa? Kerosakan kepada kekal. Macam tu lah kita. Kata pula selawat tak ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Surau Nurul Iman, ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat sekalian yang hadir dalam kuliah maghrib khas sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana diberi tajuk kepentingan kita itu berada bersama ahli sunnati wal jamaah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sebab pertama kita nak bersama dengan ahli sunnati wal jamaah, iaitu golongan yang ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan jamaah umat Islam, khususnya jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah untuk mendapat kasih daripada yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi SAW, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah. Apa jalan? Fattabi'uni, maka hendaklah kamu itu ikut kepada aku, yakni Nabi SAW, yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Jadi kalau kita na'udzubillah tergelincir dari landasan ahli sunnati wal jamaah, dibimbangi kita itu bukan sahaja tidak mendapat kasih Allah, bahkan sebaliknya mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap daripada umat saya akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan, orang yang degil, tak mahu masuk syurga. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Lalu para sahabat masa hairan, ada juga orang tak mahu masuk syurga rupanya. Ya, maka siapa yang tak nak masuk syurga tu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW memberi jawapan yang menjadi panduan kepada kita semua. Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada saya, maka dia akan masuk dalam syurga. Dan barang siapa yang maksiat, yakni engkar kepada saya,
maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam syurga. Waliyazubillah. Jadi kita itu penting berada di dalam ahli sunnati wal jamaah supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang degil, yang tidak mahu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iaitu hadis Nabi SAW baginda memberitahu, sataftariku ummati ila 73 firqah au millah, akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan atau 73 jalan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Sebab itu kita nak bersama dengan ahli sunnati wal jamaah, kerana ada pengecualian. Nabi SAW memberitahu illa wahidah, kecuali daripada 73, satu tidak akan masuk ke dalam neraka. Yang mana yang satu yang tidak masuk dalam neraka ini, dalam satu riwayat Nabi SAW memberitahu ma'ana alaihi wa ashabi, yang seumpama saya berada di atasnya dan sahabat-sahabat saya. Sebab itu golongan Syiah dari awal sudah out, kerana mereka itu tidak berada atas jalan para sahabat. Mereka bahkan membenci para sahabat Nabi kerana taksub politik. Bahaya ya, taksub politik, berpolitik itu biasa. Itu sebahagian dari kehidupan ya. Tetapi jangan sampai taksub politik. Padahal pada masa itu mereka menyokong kepada orang yang memang layak, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menjadi khalifah. Sepupu Nabi SAW, menantu Nabi, bapa kepada cucu-cucu Nabi, seorang pejuang, seorang cediakawan, seorang yang alim, bahkan ahadul mubasyari Nabi di jannah. Salah seorang dari yang dijamin masuk syurga ya. Sehebat-hebat mana pun calon kita, belum ada yang jamin masuk syurga. Jadi kalau demikian pun yang disokong, ketaksupan kepada beliau membawa kepada tergelincir daripada sunnah Nabi SAW sehingga membenci, bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat, maka kita jauhi ketaksupan sebegini ya, kerana ia membawa kepada bid'ah, mereka-reka perkara yang baru, yang sayyi'ah, yang buruk di dalam agama. Itu yang berlaku pada Syiah. Asalnya hanya taksub Sayyidina Ali saja radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat yang lain, apabila ditanya pada Nabi SAW tentang al-firqatun najiyah, kan daripada 73, 72 tak selamat, satu saja yang najiyah. Najiyah maknanya yang selamat. Maka Nabi SAW menjawab al-jamaah. Kumpulan yang selamat itu adalah al-jamaah. Para ulama menerangkan al-jamaah pertama memang dinamakan kumpulan ini al-jamaah. Yang kedua yang berserta dengan ijma' kesepakatan para ulama. Yang ketiga yang menjaga keharmonian dan kesatuan, yakni walaupun berbeza pandangan seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali berbeza pandangan, tapi tidak sampai kafir mengkafirkan, yang bid'ah membid'ahkan antara satu sama lain. Jadi kita itu nak berada di atas jalan ini, walaupun berbeza-beza daripada cabang-cabang, itu biasa. Bahkan seingat saya, dah lama saya tak dengar selawat-selawat marhaban yang macam di sini. Macam apa, travel ke zaman-zaman dahulu semula. Kalau di bangsa maju sudah lain letak dia. Jadi yang mendayu-dayu macam tadi itu dah lama betul saya tak dengar. Ingat masa kecil-kecil dulu agaknya. Jadi tak ada masalah. Setakat rentak-rentak selawat yang berbeza, tapi masing-masing masih berada di atas jalan ahli sunnati wal jamaah. Yang paling penting adalah ada orang ingat sunnah Nabi pakai serban, pakai jubah, ya, bersiwak, itu sunnah. Tetapi yang lebih penting daripada sunnah Nabi SAW adalah sunnah, yakni pegangan baginda dalam akidah. Sehingga kan ulama yang tersohor, Hujjatul Islam, yang digelar-gelar sebagai Hujjah Islam, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila menerangkan 4 ciri yang mesti ada pada seorang salik. Salik makna orang yang berjalan, suluk berjalan menuju kepada ridha Allah. Nombor 1 sekali Imam Ghazali sebut, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Tak akan dapat ridha Allah kecuali yang pertama kenalah akidah dia akidah yang betul, yang tidak ada pada akidah dia itu sebarang bentuk bid'ah. Langsung tidak boleh ada bid'ah dalam akidah. Tak ke ustaz aku ni yang kuat pertahankan bid'ah? Kan ustaz ni ustaz ahli bid'ah kan? Yang tu bid'ah hasanah bang. Bid'ah hasanah itu disebut daripada semenjak zaman salaf dan diamalkan sejak daripada zaman Nabi SAW sebenarnya. Yang paling jelas menyebut tentang bid'ah hasanah ini di kalangan ulama salaf adalah Al-Imam Muhammad
bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam kita sendiri bab bid'ah ni 3 poin yang ringkas tapi jelas. Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah 2 jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji makna baik dan satu jenis lagi terkeji. Terkeji makna buruk lah. Habis mana satu baik, mana satu buruk? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, maka itu terkeji. Selesai. Habis mana nak tahu Ustaz? Kan benda baru. Kalau benda lama kita tahu dah Nabi SAW dah iktiraf ke, Nabi SAW dah puji ke, benda baru. Bagaimana nak tahu kata selari atau bercanggah? Jawabnya itu tugas para alim ulama. Antara bid'ah yang kita buat yang macam tadi, sambutan Maulidul Rasul. Sebab sambutan Maulidul Rasul sebagaimana kita buat sekarang dengan ceramahnya tidak ada zaman Nabi SAW, dengan jamuannya lagi dah dengan bunga telur tu tak ada zaman Nabi SAW. Ya, ada pula telur berbunga atau bunga bertelur, ya tak ada. Ini semua bid'ah. Maka bid'ah ini hendaklah dipandukan kepada kayu ukur tadi, selari atau bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi SAW sendiri yang bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Jadi ustaz ni saya nak tanyalah, ustaz ni nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Bahaya juga soalan macam ni. Ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Maka kita jawab, tentulah sebagai orang Islam ikut Nabi SAW. Tapi itu bukan persoalan. Persoalannya nak ikut Nabi mengikut kefahaman para ulama sehebat Imam Syafi'i, atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kamu. Kalau saya Imam Syafi'i daripada kefahaman kamu. Ya, kamu setakat mana ilmu kamu berbanding dengan ilmu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ikut Nabi paling selamat mengikut kefahaman para ulama. Jadi bila kita lihat perkara bid'ah sebegini, maka hendaklah kita ingat pada hadis Nabi SAW baginda bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami ini, yakni urusan agama ini, apa yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Hadis yang sama dijadikan sandaran dan pegangan oleh saudara-saudara kita yang anti kepada bid'ah hasanah, anti kepada maulid. Tapi sekarang ni alhamdulillah makin ramai yang suka maulid. Cuma nama tu ialah ada yang panggil zikra Rasul, macam tak kisahlah nama. Ya, janji isinya sama-sama nak ingat pada Nabi SAW. Baik, jadi mereka berpegang pada hadis yang sama, tapi yang saya perhatikan kadang-kadang terjemah saja sudah mereka tu tidak lengkap. Mereka terjemah macam mana hadis tadi? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Mereka terjemah, barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan agama, maka ianya tertolak. Macam itu. Dia tinggal portion yang penting di situ. Apa dia? Ma laysa minhu. Untuk tertolak, hendaklah perkara baru itu bukan dari agama. Maka kefahaman sebaliknya, kalaulah perkara itu baharu tapi dari agama, maka itu diterima. Ini namanya mafhum mukhalafah. Kerana bercakap ni ada mantuk. Mantuk orang putih kata expressly mentioned. Orang sini biasa cakap orang putih kan. Belah Shah Alam ni saya tahu orang putih tu hari-hari dengan anak-anak pun cakap orang putih juga. Ya. Kalau mafhum maknanya impliedly understood. Dia tak sebut tapi boleh faham kot. Contoh ya. Contoh misalnya imam buat pengumuman, kata dia mohon pada jemaah lepas daripada solat isyak nanti, yang mana jemaah yang berusia kurang 40 tahun tolong tunggu sekejap dalam surau. Lalu selepas itu datang satu jemaah, umur dia sudah 60. Dia jumpa imam, "Mam, saya macam saya ni dah umur 60, nak kena tunggu ke tidak?" Imam pun cakap, "Bukankah saya tadi dah buat pengumuman je?" Dia jawab, "Yalah, imam buat pengumuman, siapa yang kurang 40 tahun sila tunggu. Yang lebih macam saya memang tak cakap pun kena tunggu ke tidak." Jadi imam kata, "Ya Allah, fahamlah kan." Imam tak sebut yang lebih 40 nak kena tunggu atau tak kena tunggu, tapi dipahami sebaliknya. Begitulah bila Nabi SAW bersabda,
buat perkara baharu yang bukan dari agama tertolak, maka perkara baharu yang dari agama diterima. Macam mana nak tahu sesuatu perkara baharu dari agama atau tidak? Iaitu melihat kepada dalil. Misalnya sambutan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sunnah Nabi SAW, ya. Orang yang terawal, antara yang terawal menyambut, ya, hari kelahiran Nabi SAW adalah baginda sendiri. Iaitu ketika ditanya oleh para sahabat tentang amalan baginda rajin berpuasa pada hari Isnin, Nabi SAW menerangkan, "Dzaka yaumun ulidtu fihi wa unzila ilayya." Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan diturunkan wahyu kepada saya. Lalu Nabi SAW berpuasa mensyukuri hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini natural. Kita mensyukuri hari kelahiran sendiri kan? Kita sambut hari jadi kita. Kita mensyukuri hari kelahiran pasangan kita. Kan? Kita menyambut hari jadi isteri atau suami. Bahkan kalau suami lupa hari jadi isteri itu boleh jadi risiko bergaduh juga, ya. Macam mana waktu ni buat tabiat tahun ni lupa pula jadi saja, ya. Kemudian sambut hari jadi anak-anak itu natural. Kita mensyukuri sesuatu kebaikan, dan apa kebaikan pun bermula dengan kelahiran di dunia ini. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin. Jadi kalau kita berpuasa pada hari Isnin itu tidak ada pertikaian. Semua umat Islam terima perkara yang baik, buat dapat pahala, tak buat tidak sampai berdosa. Tapi macam mana pula dengan ceramah? Zaman Nabi SAW memang tidak ada. Bulan Rabiul Awal diadakan ceramah Maulid itu memang tidak ada. Jelas-jelas ini perkara bid'ah. Tapi kan ingat pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, daripada muafakah dengan ajaran Nabi atau bercanggah. Ingat hadis Nabi sendiri, daripada agama atau bukan dari agama. Kita dapati rupanya ceramah Maulid Rasul ini dalam bentuk tazkirah. Kebanyakannya memperingati semula apa yang kita dah tahu. Nabi SAW lahir bila, bapa telah meninggal masa-masa dalam kandungan, ibu meninggal masa-masa kecil, dibela oleh datuk, dibela oleh bapa saudara, ya, pergi berniaga dan sebagainya. Kemudian dapat wahyu di Gua Hira, ya. Kemudian Nabi SAW berdakwah di Taif, dibaling batu oleh penduduk Taif, lalu sehingga berdarah, ya. Baginda SAW itu darah hingga mengalir ke kaki. Tapi berbeza sekali dengan kita. Kita jangan kata kena baling batu sampai berdarah. Kena troll dalam Facebook pun kita dah berdoa macam-macam. Siaplah engkau, moga Allah azab engkau, kau azab aku dengan troll dan sebagainya. Nabi SAW diazab demikian oleh kaumnya. Baginda bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, kerana sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Begitu besar dan lapangnya dada Nabi SAW. Jadi bila mendengar cerita-cerita ini, timbul rasa kasih kepada Nabi SAW, timbul rasa sedih mengingatkan kita ni jauh daripada Nabi SAW dan sebagainya. Dan memang saya ada pengalaman seorang sahabat yang dia berubah ke arah kebaikan. Bila saya tanya apa kisah dia berubah, asbab hadir majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk dari agama, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Yang kedua adalah jamuan makan. Saya tak pastilah, tapi saya rasa ada ke malam ni. Sebab sampai tadi nampak saya ada makanan kat luar. Ini bid'ah, ya. Menyediakan makanan sebelum Maulid Rasul itulah bid'ah. Tapi minhu am laysa minhu, dari agama atau bukan dari agama, kita dapati banyak sekali ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan kita itu menjamu makan. Antaranya diucapkan oleh Nabi SAW sendiri ketika baginda baru sampai ke Madinatul Munawwarah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Afsus salam wa atimut ta'am wa sallu billahi wan nasu niyam." Sebarkan salam, jamulah makan, dan solatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Kita ini bukan tak nak tahajud, tapi kerap berlaku tidak terkejut. Maka paling tidak kita boleh belanja orang makan. Bila kita diperintahkan jamu makan, adakah ditetapkan mesti kerana sesuatu? Tak mesti kan? Kita jamu makan kerana naik pangkat, ya bagus. Jamu makan kerana masuk rumah baru, bagus. Jamu makan kerana tak ada sebab, kau kenapa nak belanja kami makan? Tak adalah saja lama tak belanja makan. Ya boleh. Alhamdulillah wasahlan. Jamu makan kerana hari jadi kita, boleh. Jamu makan kerana hari jadi isteri, boleh. Jamu makan kerana hari jadi Nabi SAW, jadi haram, sesat, masuk neraka, wa'liyazubillah. Jadi jamu makan kerana menzahirkan kegembiraan itu daripada agama, maka ianya diterima. Apalagi selawat. Kan kita bulan lain pun kita selawat.
Tapi lebih-lebih lagi di bulan Maulid Rasulullah SAW ini. Selawat ni dari agama atau bukan? Kalau ada orang yang kata selawat bukan dari agama, parah walaupun ada PhD. Dia akan jadi permanent head damage. PhD itu bagus rasanya ya. Doktorate dalam falsafah. Tapi kalau sampai selawat pun dia kata tak ada dalil, itu namanya PhD, permanent head damage. Ya, orang sini kata apa? Kerosakan kepada kekal. Macam tu lah. Ada pula selawat tak ada dalil. Tidur ke apa masa khutbah kedua? Kan khutbah kedua khatib mengulang-ulang dalil selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu yang tak tahu dalil, dibantainya tidur pula masa khutbah. Yalah. Tapi kadang-kadang kalau khutbah panjang apa nak buat, tidurlah jawabnya. Khutbah sunnahnya pendek, bahkan lebih pendek daripada sembahyang. Itu yang afdalnya. Baik. Jadi kalau begitu selawat memang daripada agama, dan memang selawat ni ibadah yang tidak diikat dengan waktu, bila-bila masa boleh selawat. Selang tarawih kah, sebelum tarawih kah, lepas tarawih kah, ya masa berjoging kah, masa memandu kah, boleh selawat. Berapa banyak, lebih banyak lebih baik. Bila-bila masa boleh. Dalam keadaan suci dari hadas bagus, dalam keadaan haid pun boleh selawat. Menghadap kiblat ya bagus, tak menghadap kiblat pun tak ada masalah selawat. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Qasidah. Macam tadi kan ada elemen qasidah, menceritakan sejarah kelahiran Nabi SAW, kehebatan Nabi SAW. Qasidah ini hukum asalnya adalah harus. Ia boleh berubah jadi haram. Kalau lagu-lagu yang ada lirik-lirik yang haram, maka jadi haram. Tapi kalau ketika qasidah maulid, apa yang selalu dilirikkan? Puji Allah, puji Nabi, ya puji Al-Quran, maka ini mendapat pahala kerana memuji yang layak dipuji. Apa lagi? Sini ada buat berarak tak? Tak ada. Di tempat kami ada berarak. Walaupun yang duduk di kondo, saya pun tanya, duduk di kondo berarak ke mana? Daripada pagar main naik ke atas sikit. Okey, jadilah ya. Berarak apa hukum? Bukan minum arak haram. Berarak apa makna dulu? Kerana al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang sesuatu cabang daripada kita faham apa dia. Berarak apa dia? Kalau ada ahli bahasa dan saya faham silap, tolong betulkan. Yang saya faham, cara-cara orang kampung, berarak ni adalah berjalan beramai-ramai. Atau berjalan seorang-seorang, kita pergi berarak juga. Bahal haji berarak seorang-seorang. Berarak juga ke kalau seorang-seorang? Yang saya faham berarak ni adalah berjalan ramai-ramai. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Ya harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum sesuatu itu adalah dibenarkan. Boleh berubah jadi haram. Misalnya berjalan beramai-ramai tidak menutup aurat. Sebab tidak menutup auratnya, bukan sebab berjalan ramai-ramai. Atau berjalan ramai-ramai hingga habis langgar kedai-kedai, warung-warung orang terbalik kursi meja, itu haram kerana merosakkan harta benda orang. Tapi berjalan ramai-ramai untuk menzahirkan kegembiraan kerana negara kita telah merdeka 65 tahun macam bulan Ogos yang lalu, apa hukum? Ya harus. Lebih-lebih lagi berjalan beramai-ramai menzahirkan kegembiraan atas lahirnya insan menjadi rahmat kepada sekian alam, itu diberi pahala kerana kegembiraan yang dituntut dalam agama. Kerana kegembiraan ini menzahirkan manifestasi kepada kasih. Apa? Kasih pada Nabi tidak ada pahala. Kalau tidak, apa makna Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kama qala sallallahu. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku itu menjadi orang yang lebih dia kasih daripada bapa dia, daripada anak dia. Kan kat sini meriah dengan anak-anak. Kenapa bawa anak-anak? Sebab kasih. Nak supaya anak-anak biasa dengan tempat yang baik, ya. Cuma nak kena kawal lah budak-budak yang belum memayis ni, kadang dia bising, dia apa, dia bermain, ya. Tapi semua kasih pada anak. Dan bahkan lebih kasih pada manusia semua sekali. Maka apa-apa yang membawa kepada kasih kepada Nabi SAW yang tidak melanggar kepada syariat, maka itu masyru', dituntut dalam agama. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah hukum tujuan. Tujuannya apa? Kasih pada Nabi. Itu wajib. Paling tidak apa yang kita buat ni mendapat pahala sunnah. Baik. Kan tadi Imam Ghazali kata tak boleh ada bid'ah. Sebab itu dalam akidah. Yang kita kata bid'ah hasanah ni hanya dalam amalan. Tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Akidah mesti exactly macam akidah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kerana bid'ah ni benda baru. Kalau bid'ah dalam akidah berarti akidah kita lain, akidah Nabi lain. Barulah dikatakan baru. Kalau akidah kita sama macam akidah Nabi SAW, orang tak kata bid'ah. Itu namanya sunnah. Tiba-tiba akidah itu baru. Maka setiap bid'ah dalam akidah itu adalah sayyi'ah, buruk, dalalah, sesat. Paling tidak pelakunya berdosa, wajib bertaubat. Sebahagian bid'ah dalam akidah itu bawa kepada kufur. Contoh, bid'ah menafikan takdir oleh golongan Qadariyah. Ada satu golongan namanya Qadariyah. Dia kata, ya memang Allah ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu bukan Allah yang ciptakan. Manusia itu sembahyang kah, manusia itu mencuri kah, manusia itu buat apa pun, itu bukan Allah yang buat. Itu manusia buat sendiri. Ini akidah yang sepakat para ulama mengatakan jadi kafir. Kerana syirik. Ada kuasa Allah, ada kuasa manusia. Bahkan Qadariyah yang awal-awal dahulu, dia sampai mengatakan, Allah tak tahu manusia nak buat apa sehingga manusia buat. Mana besok kita nak buat apa, Allah belum tahu lagi. Besok kita buat sesuatu, baru Allah tahu. Maka tidak ada khilaf, tidak ada beza pandangan, semua sepakat akidah macam ni jadi kafir. Bid'ah dan kufur. Ada juga bid'ah tapi tidak sampai kufur seperti akidah Jabariyah. Jabariyah ni lawan daripada Qadariyah. Qadariyah dia kata manusia buat sendiri, usaha sendiri, apa pun manusia buat sendiri, tak ada kena-mena dengan Allah. Jabariyah asalnya sudah bagus. Dia beriman seperti ahli sunnah wal jamaah bahawa apa sahaja yang berlaku tidak berlaku, yang bergerak atau diam, hidup atau mati, sakit atau sihat, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu bagus. Kemudian dia buat bid'ah. Apa dia? Dia menyalahkan takdir. Dia kata manusia ni tak ada usaha ikhtiar. Ya, hanya Allah belaka. Jadi kalau dia tak semayang misalnya, lalu kita nasihat dia, bang bukan muda lagi, ya. Tahun ni dah 40 lebih dah. Bawa-bawa lah solat. Taubatlah solatnya. Dia kata macam mana Ustaz? Saya ni memang Allah dah takdirkan tak solat. Tu macam tu. Allah dah takdirkan dia tak solat. Allah dah takdirkan dia berjudi. Allah dah takdirkan dia minum arak. Semuanya Allah takdirkan lah. Lalu nak buat macam mana orang macam ni? Kalau tuan-tuan ada keberanian, agak-agak ada kebaikan, tampar je dia. Tempeling dia kuat-kuat, pasti dia tak senang. Dia kata, ini ustaz apa? Orang ustaz dakwah bil hikmah. Ini ustaz macam ni tampar orang ni, mana boleh? Kita kata, sabar bang, ya Allah dah takdirkan saya tampar awak ni. Kalau awak tak faham, saya boleh tambah lagi. Lama-lama dia fikir tak jadi juga, lempang juga muka aku pakai alasan takdir. Dan dia pun mengelak bab agama. Bab tak nak sembahyang katanya takdir Allah. Bab lapar tak ingat takdir, cari roti canai lah, cari nasi biryani. Kata-kata Allah dah takdirkan saya lapar minggu ni, tak ada. Pagi ni lapar, pagi ni juga cari nasi, ya kan? Jadi ini ditolak dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Bukan kamu yang melontar. Ini tolak Qadariyah. Qadariyah kata manusia buat sendiri. Iz ramaita, ketika mana kamu melontar. Ini menolak Jabariyah. Jabariyah kata kita tak ada apa-apa, tak ada usaha ikhtiar. Itu Allah kata iz ramaita, ketika kamu melontar. Allah nisbahkan perbuatan itu kepada manusia. Kembali pada hakikat ahli sunnah wal jamaah, walakinnallaha harama. Akan tetapi secara hakikat, ya Allah lah yang menjadikan pelontaran itu berlaku. Ya. Jadi kita nak dalam bab takdir ahli sunnah wal jamaah. Kerana Nabi SAW yang mengajar kita beriman dengan takdir Allah, bagi dia tidak mengajar menyalahkan takdir. Sebab takdir ini benda kita tak tahu. Kenapa kita meneka-neka takdir Allah? Kita disuruh patuh pada perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sunnah Nabi SAW dalam akidah, iaitu menisbatkan pada Allah segala sifat kesempurnaan dan menafikan daripada Allah Ta'ala sebarang kekurangan, dan menafikan daripada Allah Ta'ala sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dalam ayat tersebut tidak ada seperti Allah Ta'ala tu satu apa pun. Baik, macam mana tu? Secara praktikal kita itu belajar sifat 20. Di sini ada ya. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak sebulan sekali ada ustaz mengajar sifat 20. Di tempat setengah-setengah tempat ada pula dibagi advance macam ni. Dia kata tuan-tuan, kan di masjid tuan-tuan ada orang buka kitab nak mengajar sifat 20, tuan-tuan ambil kunci motor, start motor pergi pasar malam. Ini macam mana ustaz macam ni? Ada pula nak mengajar sifat 20 di pergi pasar malam. Kenapa? Kerana dia mendakwa sifat 20 ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi SAW. Ini keliru. Sifat 20 bukan bid'ah. Yang bid'ah yang baru itu penyusunan saja.
Penyusunan baru tak ada masalah. Macam kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Fatihah dan seterusnya sampai salam. Ada ke zaman Nabi SAW sahabat belajar macam tu, rukun sembahyang 13 perkara? Tak ada. Habis sahabat sembahyang tak takbir, sahabat sembahyang tak baca Fatihah. Bendanya ada, cuma penyusunan ilmu datang kemudian itu kan biasa. Ilmu tajwid, pernah dengar tak sahabat Nabi belajar ini izhar, ini ikhfa, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah? Mana ada sahabat belajar macam itu? Habis tak ada lah tajwid. Tajwid ada. Tajwid itu kan memperelokkan bacaan Al-Quran. Memang sahabat amalkan begitu. Maka demikianlah yang tak ada tu membilang wujud kidam baqa, tapi wujud kidam baqa itulah akidah umat Islam sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Saya ditanya, saya asal Terengganu. Nabi dah jadi orang Kuala Lumpur lah, dah kerja Kuala Lumpur, dah beli rumah Kuala Lumpur, dah kahwin pula dengan orang sahabat berenam. Yalah, jadi orang sini lah. Ya, cuma ngomong Jawanya tu belum boleh sangat lah. Sebab di rumah tu kan cakap bahasa KL. Baik, jadi kalau kita di Terengganu, saya ditanya oleh seorang yang hadir dalam kuliah, kata dia, Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Mana sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in menolak sifat 20? Saya jawab, mustahil. Kalau awak kata salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem pengajian sifat 20, yang itu betul. Tapi kalau tolak sifat 20 kan tak mungkin. Tak percaya, bilang satu-satu. Wujud, menolak wujud, mengatakan Allah tak wujud, jadi kafir. Kidam, mengatakan Allah wujud selepas tak wujud, juga jadi kafir. Allah wujud tanpa ada permulaan. Baqa Allah wujud tanpa ada perakhiran. Kalau orang kata Allah pun akan binasa juga, yang jadi kafir. Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, menafikan Allah sama seperti makhluk. Kalau orang itu beriktikad Allah sama je macam makhluk, kafir, syirik. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Allah tidak berhajat kepada yang lain. Dia kata tak adalah, Allah pun berhajat juga pada kita. Kalau tak ada kita, boring lah Allah, penatlah Allah. Itu jadi kufur. Apa lagi? Wahdaniyah, esa, kalau dikata Allah banyak. Hayah, kalau dikata Allah mati. Ilmu, kalau dikata Allah jahil. Sama, kalau dikata Allah peka. Basar, kalau dikata Allah buta. Kalam, kalau dikata Allah bisu. Maka menafikan, menolak sifat 20 tu menjadikan orang itu terkeluar dari Islam. Sebab itu bila ada orang kata, dia kata jangan belajar sifat 20, ini ilmu falsafah Yunani. Ini bukan ilmu ajaran Islam, ini ilmu falsafah Yunani. Pertama kita tanya dia, ahli falsafah Yunani mana, dalam kitab mana mengajar sifat 20, kalau betul. Kan tak ada, sembang je. Ini sembang bikin bimbang, tapi realitinya tak ada. Dan kita kata, kalaulah andaian saja ada satu orang ahli falsafah Yunani, dia yakin dan dia mengajar pada orang Allah wujud. Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak banyak pada makhluk, maha esa, maha hidup, maha mengetahui dan sebagainya. Berarti orang ini beriman. Kamu yang tolak yang jadi kafir. Jadi akidah kita ikut akidah Nabi SAW. Jangan terikut-ikut dengan akidah yang jenis besi bau ni, dipanggil akidah 3. Akidah tauhid 3 ni ada yang betul juga, bukan salah semua, tapi mengandungi bid'ah dalam akidah. Pertama, bawah tauhid rububiyah, kata dia orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid. Ini bid'ah. Yang kedua, atas nama tauhid uluhiyah, kita wajib menyembah kepada Allah semata-mata. Itu betul, itu memang akidah Nabi. Tapi kata dia, kalau tawasul, tabarruk, istighasah, itu tak betul, kata dia. Istighasah, minta tolong, itu syirik, kata dia. Kalau dengan orang mati lah, dengan orang hidup, dia pun setuju. Kita tak ada masalah, hidup mati sama-sama makhluk Allah. Hidup pun tak boleh buat apa, mati pun tak boleh buat apa, kalau kamu tahu hakikat. Allah berfirman, Kul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Maknanya masa hidup pun Nabi tak milik apa-apa kalau dari segi hakikat. Illa masya-Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Memang dari segi sebab musabab, Allah jadikan Nabi SAW itu sebab kebaikan yang banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi tauhid yang tak ada beza sebab dengan hakikat ni bahaya. Dan tauhidul asma'i was sifat, belajar nama Allah dan sifat Allah itu bagus, tapi atas nama tauhidul asma' was sifat ada yang sampai mentafsirkan ayat Quran itu secara zahir. Maka katanya Allah bertempat atas arasy, Allah ada tangan, tapi tangannya ya tak samalah macam tangan kita. Ya tangan kita sama kita pun tak sama.
Tambah kalau kawan kita tu orang negro misalnya, cuba letak, kan tak sama. Atau Mak Saleh, kan tak sama. Tapi menjisimkan Allah tu bukan akidah Nabi SAW. Tapi dalam Quran sebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Kami terima apa yang Quran kata, kami pun terima. Kami pun terima istiwa. Jadi beza antara kita dengan kamu bukan terima atau tolak istiwa. Istiwa wajib terima. Bezanya bila ditanya apa makna istiwa, kami berpegang akidah Nabi SAW, iaitu tanzih, Allah tidak sama seperti makhluk. Sama ada kamu dah ikut jalan salah, serah pada Allah. Istiwa yang layak dengan Allah, kan selesai. Ataupun kami ikut jalan khalaf, ada makna-makna yang tidak membawa kepada bencangan akidah, seperti Allah menguasai arash, Allah menggagahi arash, dan Allah mentadbir arash, itu okey. Tapi kalau kamu memaknakan dengan makna Allah bertempat atas arash, bersemayam atas arash, itu tidak okey. Kerana arash itu makhluk. Makhluk, apa makna makhluk? Sesuatu yang diciptakan. Apa makna diciptakan? Maknanya sebelum diciptakan tak wujud. Adakah Allah wujud selepas ada arash? Tak mungkin. Sebelum diciptakan arash, ya Allah wujud. Adakah selepas diciptakan arash lalu Allah berubah menjadi bertempat? Ini kan mustahil. Ada orang kata tak boleh, Ustaz. Kita dalam akidah ni tak boleh guna akal. Ini penyakit. Kat belah seksyen 29 ni tak tahu dah meresap tak penyakit ni. Tapi sebelah Shah Alam bandar-bandar sana tu dah banyak orang kena penyakit ni. Ringkasannya BBAK. Tak usah dengar. Belum lah tu. Kalau tak usah dengar tu belum penyakit lah. Tapi jaga. Dia penyakit cepat. Ringkasan BBAK, biar bodoh asal confident. Itu banyak kalau kita baca dalam Facebook, dalam apa, kita dapat detect penyakit macam ni. Saya dapat detect sekali tu dia tulis macam ni. Berkata, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya ikut Quran dan Sunnah. Masih nampak sihat lagi, masih nampak tidak berpenyakit. Kemudian dia sambung, saya tidak guna akal. Ketika itulah saya dapat detect dia sudah kena penyakit tadi. Biar bodoh asal confident. Confident dia kata ikut Quran dan Sunnah tak guna akal. Ini memfitnah Quran dan Sunnah. Seolah Quran dan Sunnah melarang umat menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sudah ada tanda kewujudan Allah. Jangan kata alam semesta ni, dalam diri kamu sudah ada tanda kewujudan Allah, sudah ada tanda kekuasaan Allah, sudah ada tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, tidak akan kita ini wujud selepas tak wujud. Dulu kan kita tak wujud, 100 tahun yang lalu kan kita belum lahir lagi. Setiap yang wujud selepas tak wujud pasti diwujudkan. Tak mungkin kita mewujudkan diri kita sendiri. Maka kita punya mere existence, semata-mata kita ni wujud, sudah menjadi dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kita lihat yang lain lagi. Kita ambil contoh mudah lah, ya. Kalau kita ni jenis yang dah lama tak balik kampung, ya, 2 tahun dah tak balik kampung. Dulu kalau kita balik kampung, belakang rumah mak kita tu lapang, tak ada apa-apa. Sekali kita dah balik tahun ni, kita dapati di belakang rumah mak kita tu ada pula rebana ayam kecil, comel tu. Lalu kita tanya pada abang kita. Abang kita tak ke mana-mana, duduk di kampung. Bang, siapa yang buat rebana ayam belakang rumah mak? Abang kita jawab, ya, tak ada orang buat lah, jadi sendiri. Kata, ini melawak ke tak sihat abang pun ni. Ada pula rebana ayam jadi sendiri, kan? Jadi kalau sesimpel rebana ayam, kita tak ada terima jadi sendiri. Habis langit bumi dia jadi sendiri. Bulan bintang boleh jadi sendiri. Lautan dan daratan boleh jadi sendiri. Manusia dan tumbuh-tumbuhan boleh jadi sendiri. Ya tak mungkin. Kita lebih canggih, lebih complicated lagi. Sistem badan kita pun complicated. Saya dulu masa sekolah, bukan sekolah agama, sekolah sains lah, aliran sains, sempatlah belajar biologi. Ingatlah sikit-sikit, cikgu ajar organ jantung kita ni, kerja dia adalah membekalkan darah yang kaya oksigen ke seluruh badan. Digunakan untuk metabolism, tukar jadi tenaga, patah balik kurang oksigen. Keluar balik kaya oksigen balik. Tu macam mana dia bancuh? Bancuh darah dengan oksigen. Keluar kaya oksigen, patah balik kurang oksigen, keluar kaya oksigen balik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tengok pada jantung, sudah nampak kewujudan Allah Ta'ala. Jantung ni dia rajin. Dengar ceramah maulid, jantung jalan. Lepas ceramah ada jamuan, jantung jalan. Lepas jamuan memadu balik rumah, jantung jalan. Sampai rumah mengantuk, tidur pun jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, siapa boleh kawal? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu kenapa tak perhatikan? Jantung kamu tu siapa yang kawal? Kamu bolehkah bagi dia stop 5 minit, nanti sambung balik? Dia tak boleh. Kalau dia nak stop, tak ada doktor pakar yang boleh bagi dia terus sambung.
Maka tidakkah itu menunjukkan kepada kewujudan yang mentadbir diri kita? Organ jantung kita dalam jasad kita, bukan kita yang kawal. Tak nampak Allah lagi. Muslimat, saya tanya jangan jawab, sebab jawapan saya dah tahu. Ada tak muslimat yang tak suka nampak muda, awet muda? Ada tak yang suka nampak tua? Sebab tu saya kata jangan jawab, dah tahu. Tak ada. Semua muslimat nak nampak muda. Dalil dan buktinya jutawan kosmetik. Betul tak? Jarang-jarang kita dengar jutawan petai, jutawan tempe, itu jarang lah kan. Yang selalu jutawan kosmetik. Kenapa? Bila jual kosmetik orang beli. Kenapa beli kosmetik? Supaya nampak muda. Tapi puan-puan letaklah apa pun, cleanser, moisturizer, apa lagi, toner, serum, macam-macam lah, poison. Lama-lama kulit makin gendut, mata makin kabur, buka tudung ubat berterabur, makan benda keras gigi gugur. Itu semua tanda nak masuk kubur. Nak masuk ke kubur tak mahu pun. Tapi itu kan nasib kita. Kehidupan kita pun dia punya hala tuju dah ditentukan. Tak nampak Allah lagi kan? Makanya kita sunnah Nabi dalam akidah, jangan sampai buang akal. Bahkan menggunakan akal dalam akidah ni adalah cara Allah. Ketika Allah Ta'ala nak membuktikan tauhid dan menolak syirik, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Padahal Tuhan satu. Kenapa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal sahaja. Kalau Tuhan, jangan kata Tuhan 10 lah. Tuhan 2 sudah tak boleh dibayangkan dengan akal. Karena Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak. Kalau ada 2 Tuhan, maka kuasa Tuhan mana yang terlaksana? Kehendak Tuhan yang mana yang akan lulus? Tak mungkin. Makanya kita ada PRU 15. Sebab nak pilih satu kerajaan. Padahal PRU kan belanja besar. Saya ada terbaca, dia kata PRU 15 dijangka PRU yang termahal, akan menelan belanja sampai bilion ringgit Malaysia. Kenapa kita tak jimat kos? Tak payah PRU. Habis nak lantik kerajaan macam mana Ustaz? Macam ni, kita tanya ahli politik, siapa yang minat jadi kerajaan kita lantik. Oh, Ustaz cakap senang lah. Ustaz ingat satu kumpulan je nak jadi kerajaan. Ramai Ustaz, paling tak ada 3 ya. Saya baca tengok dalam poster tu, 3 ke 4 dah. 4 dah sekarang ni. Ada 4, yang ni. Tak boleh sebut politik dalam curau. Okey, kenapa? Tak apa, senang. Kita masih boleh. Iaitu untuk kita jemaahkan kos, supaya bilion-bilion tu kita boleh salurkan pada tujuan lain. Yang mana minat je kita lantik. Macam tu. Kalau 4 kumpulan minat, kita lantik 4 kerajaan. Mana Ustaz? Habis Perdana Menteri? Lah, masing-masing kerajaan lantik Perdana Menteri masing-masing. Habis Menteri Kabinet macam mana Ustaz? Masing-masing Perdana Menteri lantiklah Menteri Kabinet dia. Tak boleh Ustaz. Masa kita ada satu Menteri Kesihatan pun saya pening cocok 2 kali ke cocok 3 kali. Ni kalau ada 4 Menteri Kesihatan saya tak tahu nak cocok macam mana Ustaz. Ya kan? Jadi apa logiknya? Logiknya kalau sebuah negara yang kecil macam Malaysia pun kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih satu kerajaan. Bolehkah langit, bumi, alam semesta, bulan dan bintang, manusia dan haiwan, daratan dan lautan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu dah hukum akal. Sesuatu yang akan tidak boleh terima wujud, itu namanya mustahil. Bahkan ini uslub para rasul. Para rasul apabila berhujah untuk menetapkan tauhid dan menolak syirik, guna dalil akli. Sebab berhujah dengan orang kafir. Nabi Ibrahim AS berhujah dengan Namrud. Namrud ni musyrik. Bukan setakat musyrik biasa-biasa sembah berhala, sembah tokong. Dia mengaku dia Tuhan. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Maka orang yang boleh terima ayah pin Tuhan, akal dah tak sihat. Kan ayah pin lemah. Apa dari ayah pin lemah? Tak makan nasi, lapar ayah pin. Makan nasi dah kejamban pula. Macam tu ke Tuhan? Sekejap makan nasi, sekejap kejamban. Tak mungkin. Ada satu orang dari Pahang, nama dia Harun. Dia juga mengaku Tuhan. Lalu orang panggil dia Tuhan Harun. Ya. Lepas kena tangkap, kena stroke. Takkanlah Tuhan kena stroke. Kan tak masuk akal. Lepas tu saya terbaca dalam berita, Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tu tak tahu nak nangis ke nak gelak. Boleh pula Tuhan dapati bersalah oleh mahkamah, ni apa cerita? Maka Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, tak mungkinlah kamu tu Tuhan, kerana kamu tu lemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan yang sebenar itu Tuhan saya. Dia berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan. Itu Tuhan. Jadi kamu lemah.
Lalu Namrud kena penyakit apa yang tadi? BBAK. Biar bodoh asal confident. Confident Namrud cakap, ana uhi wa umit. Oh, saya juga berkuasa menghidup dan mematikan. Lalu dipanggil dua orang tahanan, satu dibunuh dan satu dilepaskan. Konon kata Namrud, yang dibunuh dia dah matikan, yang dilepas dia telah hidupkan. Ini kan yang saya sebut tadi lah, BBAK. Ada pula yang kau lepas kau hidupkan, dia dah hidup lama. Engkau cuma tak bunuh dia saja. Kalau nama hidup, seekor nyamuk pun Namrud tidak berkuasa menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim AS membawa dalil akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan, Allah Maha berkuasa. Allah menerbitkan matahari dari timur. Kamu Maha Tuhan, ya mesti kamu juga berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Tak boleh. Sunnah Nabi kita juga dalam bab akidah ada kalanya Nabi SAW menggunakan dalil akal. Hati-hati golongan yang anti akal. Tapi bukanlah kita melebihkan akal daripada wahyu, ya. Itu tak bahaya juga. Bila Nabi SAW nak mengajar hakikat, hati-hati ya. Zaman kita ni ada orang nak hakikat manjang, syariat ni tak ada. Saya pernah ditanya di Pulau Pinang, lepas kuliah macam ni saya lihat kat luar berada ada soalan jamaah takdir. Datang satu orang, Ustaz macam mana ni kawan-kawan ni? Depa tak bagi kita mengaji Masjid Surau ni, depa kata ni semua ilmu kulit lah. Ya kita nak isi lah. Saya kata saya susah juga nak jawab kalau orang pandai macam tu. Cuma suruh dia mai ke surau tengok tak pakai kulit, bawa isi dia boleh tak? Dia yang kata kulit tak penting, pasal pakai kulit lagi. Ya kulit ada peranan, isi ada peranan. Jadi kulit itu adalah syariat, tak boleh dibuang. Isi itu adalah hakikat, mesti diyakini. Jadi Nabi SAW dua-dua. Syariat Nabi ajar, hakikat juga Nabi tanamkan. Dari segi syariat, kita kena jaga diri daripada jangkitan penyakit. Sebab itu Nabi SAW pesan, satu negeri dilanda wabak taun, yang duduk di luar jangan masuk. Nanti kalau masuk dibebangi berjangkit. Yang duduk di dalam jangan keluar. Ini namanya kuarantin. Sebab mungkin kamu sudah jadi carrier. Kalau kamu keluar nanti menjangkiti orang lain. Ini namanya syariat. Mengambil kira cause and effect, sebab dan musabab. Hakikat penyakit daripada siapa? Ya Allah. Bukan dengan jangkitan, itu hakikat. Lalu Nabi SAW ajar juga hakikat. Nabi bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan. Dalam kuliah tu, dalam tempat Nabi mengajar tu, ada seorang Arab Badawi, Arab kampung. Dia jaga kambing, jaga unta. Jadi nak belajar ilmu hakikat ni dia slow sikit. Dia macam tak apa faham macam mana pula tak ada jangkitan ni. Ya. Tapi bagus Arab Badawi ni banding dengan sebahagian dari kita, dia tak faham, dia tanya. Sebahagian dari kita, dia tak faham apa yang dia dengar, dia kata ustaz ni sesat. Ustaz dah sesat, dia kata dia. Ustaz yang disesatkan. Elok tanya dulu. Jadi Arab Badawi tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana katanya tidak ada jangkitan, sedangkan kalau kita lihat ada beberapa ekor unta yang sihat. Arab kampung, dia sembahyang unta dan sebagainya. Kemudian masuk satu unta yang berpenyakit. Tak lama lepas tu, yang sihat pun jadi berpenyakit. Sepertinya kan ada jangkitan. Jadi Nabi SAW faham, Arab Badawi ini masih terikat dengan asbab. Dia belum pergi pada makam hakikat. Dia belum sampai kepada hakikat tauhid. Lalu Nabi SAW nak menerangkan kepada dia, Nabi guna dalil akli. Nabi gunakan hujah akal. Nabi bertanya kepada Arab Badawi soalan yang membuka minda. Kata Nabi SAW, faman a'dal awal. Kalau penyakit perlu kepada jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Tak mungkin bukan bersambung tak habis-habis. Unta ni penyakit pada unta, dia penyakit pada unta, dia penyakit pada unta, tak habis-habis, tak mungkin. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Habis unta yang mula-mula sakit tu penyakit pada siapa? Oh, baru Arab Badawi tu faham. Kalau penyakit, hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari segi amalan. Ya, dari segi amalan, kita itu nak ikut Nabi macam mana? Ramai orang semangat ikut Nabi SAW. Kita sembahyang kena ikut sifat solat Nabi yang sahih. Kita selama ni sembahyang sifat solat Nabi yang tak sahih. Itu macam mana? Sebab Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Makanya dia sembahyang Allahu Akbar, kaki kangkang sedekah. Agaknya macam tu kan Nabi sembahyang. Ya, semangat dia bagus, tapi realitinya apa? Realiti kita kena pelan-pelan cakap, bang, bagus apa nak sembahyang ikut Nabi. Ya, bagaimana lihat Nabi solat. Cuma saya tu nak tanya, abang ni lihat Nabi solat bila? Minggu lepas ke tahun lepas? Dia kan tak lihat. Kita sembahyang macam kita sembahyang bukan sebab kita lihat Nabi SAW sembahyang begitu. Kerana guru kita ajar, ustaz kita ajar. Dan ustaz kita juga tak lihat Nabi solat.
Ustaz kita ambil daripada guru dia. Maka inilah nak ikut sunnah Nabi, kena pilih satu mazhab dan ikut, kerana ilmu yang masih bersambung sanad daripada guru kepada guru. Kalau kita mazhab Syafi'i sampai pada murid Imam Syafi'i, sampai pada Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai pada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, inilah baru betul mata mereka memandang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang macam ini bersambung tinggal 4 sekarang. Yang lain takdir Allah pupus. Mazhab Sayyidina bin Abbas pupus, mazhab Sayyidina Ali pupus, mazhab Sufyan Asari pupus, mazhab Lais bin Sa'ad pupus, ya, yang Allah takdirkan masih berbaki yang bersambung sanad 4. Jadi kalau nak ikut cara Nabi, pilih salah satu mazhab. Bukan kita tak boleh mengaji 4, tapi bahasa kita tak mampu. Kadang-kadang kita angan-angan besar. Dulu Allah kurniakan sebahagian orang alim 4 mazhab, tapi mengamal satu mazhab. Kita sekarang satu mazhab pun tak alim, nak amal yang 4. Itu kan angan-angan besar. Jadi ada orang nak membezakan mazhab lain ikut Nabi lain, tak betul. Ada pula tanya, kita sekarang ikut mazhab itu mazhab ni, Nabi dulu sembahyang mazhab mana? Hang tanya apa soalan lagu tu? Nabi SAW sembahyang ikut wahyu, kita sembahyang ikut Nabi. Dalam rangka nak ikut Nabi itulah jadinya mazhab. Imam ni mengaji dengan sahabat ni, imam ni mengaji dengan sahabat lain. Maka riwayat kadang-kadang lain, kefahaman kadang-kadang lain, dan tak mustahil Nabi buat dua-dua. Nak sujud turun tangan dulu ke lutut dulu? Tak mustahil. Ada kalanya Nabi lutut dulu, ada kalanya Nabi tangan dulu. Yang jangan diamalkan kalau kepala dulu, itu bahaya. Jadi insya-Allah kalau kita ikut mazhab mengaji betul-betul, kita tidak akan lari. Kalau imam itu sendiri, kalau dia betul dapat 2 pahala, dan kalau dia masalah masih dapat 1 pahala. Yang bahaya kalau kita nak buat mazhab sendiri. Tengok ada orang dia cakap macam ni, saya bukan saya tolak mazhab, saya tu tak tolak mazhab, tapi saya ni jenis tak ta'assub. Jadi saya tengok, kalau dalam masalah ni mazhab Syafi'i kuat, saya ikut. Tapi kalau masalah lain, misalnya mazhab Hanafi yang kuat, saya ikut. Bahkan kalau pensyarah saya pun, kalau saya nilai-nilai pendapat dia tak kuat, saya tak ikut. Saya tak ta'assub. Ya ke? Kamu tu kan ta'assub dengan pandangan kamu sendiri, kamu tu mazhab sendiri. Jadi mazhab kamu sendiri ni bahaya. Kerana bila kamu bercakap tanpa ilmu, maka itu hukumnya adalah haram. Baik. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir betul-betul terakhir lah, topik yang terakhir, saya saja sebut pengalaman saya berceramah. Kalau sebut yang terakhir, yang lainnya pun bangkit balik. Oh, ceramah nak habis dah, alhamdulillah. Ini tentulah lebih kurang ya. Yang terakhir, kita nak ikut sunnah Nabi SAW dalam kemurnian hati. Jadi 3 cabang ilmu. Pertama, akidah, tauhid. Kedua, fiqh, belajar hukum. Ketiga, tasawuf, belajar mendidik hati. Ada orang kata tasawuf ni bukan dari Islam, ini adalah pengaruh Hindu, ini adalah pengaruh Padri Kristian. Betul ke? Tasawuf ajar apa? Tidakkah tasawuf ajar kita buang daripada hati kita sifat yang terkeji, sombongnya, riaknya, ujubnya, ya, apa lagi, ya. Bahkan orang tasawuf banyak makan pun dia tak bagi. Ada sifat dipanggil syahut ta'am, buruk makan. Sebab apa? Kalau kita tak ada masalah, janji halal. Lebih kalau makan free, alhamdulillah, bagi banyak kita makan. Tapi orang tasawuf, dia menimbang kalau makan banyak, jadi malas. Bila malas beribadah, jauh daripada Allah Ta'ala. Lalu, selepas kita tahliyah, buang daripada sifat yang terkeji, kita tahliyah, hiasi dengan sifat yang terpuji. Contohnya, ikhlas. Sebab kalau kita nak buatkan orang, bila kita mati agak dia kena bagi pahala. Bila kita mati agak dia kena bagi kita syurga. Takkan Allah. Jadi kalau kita buatkan orang, dia rugi, dia pun mati. Dia pun belum tentu syurga atau neraka. Kalau kita buat kerana manusia rugi. Jadi kita nak ikhlas. Sabar dan syukur ini kan pasangan. Kalau kita ada dua ni, aman hidup kita. Sebab hidup kita sama ada kita dapat punya kita suka, syukur. Atau kita dapat punya kita tak suka, sabar. Ustaz aku ceramah tak habis-habis, sabar. Lepas ceramah ada jamuan, syukur. Itu cantik macam tu. Kemudian yang ini betul-betul terakhir lah ya. Jangan ada setengah ustaz sampai 10 kali terakhir. Jemaah give up bila betul-betul terakhir bila. Iaitu misalnya Nabi SAW berpesan, aksiru min zikri hadimil lazat. Ini sunnah Nabi. Kita nak ikut sunnah Nabi, nak ikut sunnah wal jamaah. Hendaklah kamu itu banyak-banyak memperingati yang menghancurkan kelazatan. Apa dia? Al-maut, kematian ya. Jadi zikrul maut ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kerana dengan mengingati mati ni,
kalau kita ni jahat, insya-Allah kejahatan kita tu terkawal. Kalau kita tu baik, dengan ingat mati, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Jadi saya nak tutup dengan dua kisah sebenar. Pertama adalah kisah pengalaman peribadi saya sendiri. Bila saya nak buat akikah, saya book satu ekor kambing anak perempuan dari satu ladang di Gombak. Bila saya booking, saya kata saya nak kambing ni, penjaga ladang ambil cat, dia ada spray, dia spray di badan kambing, tanda ini kambing sudah ada orang booking. Jadi seminggu lepas tu saya datang, sebagaimana dijanjikan nak sembelih kambing. Bila saya sampai, kata penjaga ladang, kita baru dapat stok baru. Kalau cik nak tambah duit sikit, beli kambing lain, daging lagi banyak, lagi sedap. Macam mana cik? Saya kata boleh juga. Jadi saya beli kambing lain. Lepas beli, saya sembelih untuk buat akikah anak. Lepas saya sembelih kambing tu, datanglah kambing yang ada cat merah tu. Lompat sana, lompat sini. Saya pun berbual lah dengan penjaga ladang. Saya kata panjang umur lagi kambing. Sepatutnya dia lah kena sembelih tadi. Tapi ni tak jadi punya. Panjang umur lagi, kata. Jawab penjaga ladang, dia kata, bang, kambing kat ladang ni sebenarnya tunggu mati. Betul juga kan. Kalau tak kena sembelih hari ni, je besok. Tak besok, je lusa. Saya pula tercakap dengan dia. Saya kata, kalau macam tu, macam kita atas dunia. Kita atas dunia ni macam kambing dalam ladang. Tak hari ni, je besok. Ada sebagian daripada kita, huha-huha, melekat dah spray merah. Abang ni nak ambil minggu depan. Abang ni pun dah kena spray. Kita tak tahu. Dan pengajaran terakhir adalah perasaan seorang yang dipanggil banduan akhir. Kalau kita pernah dengar, dia jatuhkan hukuman mati oleh mahkamah tinggi, pergi pada mahkamah haruan, tolak, pergi pada mahkamah persekutuan, tolak, pergi kepada lembaga pengampunan juga tolak. Lalu ditetapkan tarikh gantung, diukur berat dan tinggi. Ini orang dalam penjara ceritalah, wallahualam betul tak betul. Kalau salah minta maaf. Supaya tali gantung tu sesuai. Kot nanti terjerut terlampau cepat, putus kepala. Terlampau lambat, terseksa. Pula 5 minit tergantung tak mati-mati. Jadi tengok berat badan dan tinggi itu sesuai. Macam mana perasaan ketika sedang diambil ukuran tadi. Ini bukan ukur baju nak buat baju pengantin. Ini bukan ukur nak buat baju raya. Ukur nak buat tali gantung. Macam mana perasaan dia. Itu kata hadimul lazat tu. Dia menghilangkan kelazatan. Dan saya difahamkan, penjara ni dia ada satu amalan, iaitu kalau banduan akhir, dia akan ada the last meal. Penjara akan cuba raikan juga apa dia nak makan, ya, nasi ambeng ke apa ke, dia akan cuba dapatkan dalam sekitar RM15. Dengar-dengar botak Chin, ingat lagi botak Chin, penjara yang hebat lah satu masa dulu, dia minta KFC, makan sesuap betul tinggal, tak ada selera, besok nak kena gantung. Dan bagaimana kalau orang Islam katanya dia biasa digantung pada pagi jemaat lepas main subuh, bagaimana agak tidur di malam tu? Tidur dia pada malam yang besok dia akan digantung. Kalau kita kata tak tidur pun boleh jadi. Maka kalau kita nak ambil pengajaran, hakikatnya kita ni adalah banduan akhir. Kita telah dijatuhkan hukuman mati oleh Allah. Sejenak lahir dunia saja kita dah jatuh hukuman mati. Dan tak boleh rayu. Dan lebih membimbangkan kalau yang hamba Allah tadi, bila tahu kata nak kena hukum gantung, dia bertaubat, dia bayar hutang, minta maaf dengan mak ayah, itu dan ini, bermunajat dan sebagainya. Na'udzubillah kalau kita yang tengah lakukan maksiat, ketika itu hukuman mati dilaksanakan. Maka ikut sunnah Nabi SAW, 3 perkara ini, akidah, amalan dan juga kebersihan hati. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.